Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat memulakan kuliah kita yang telah ditangguhkan dalam bulan Ramadan, dan insya-Allah mudah-mudahan kuliah kita ini dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai pada bab yang ke-12 muka surat 123, iaitu bab ma jaa fi it'amit ta'am. Hadis yang membicarakan tentang betapa besarnya pahala orang yang memberi makan kepada orang yang memerlukan makanan. Terutamanya kita memberi makan kepada orang yang lapar. Orang yang lapar memang perlu pada makanan. Seperti kita memberi makan kepada orang miskin yang mungkin beberapa hari tidak dapat makanan, atau kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini telah kita lakukan dalam bulan Ramadan. Kita beri makan kepada orang yang berbuka puasa. Dinyatakan di sini, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, kata pengarang, memberi makan orang yang lapar dan memberi minum orang yang dahaga itu terpuji pada syarak memperbuatnya dan beramalnya. Syarak sangat memuji, maknanya hukum syarak agama kita, agama kita sangat memuji orang yang memang suka bagi makan dan suka bagi minum. Dua benda ini. Walaupun kita kata makan minum ni perkara yang memang perkara penting, tapi orang yang suka beri makan dan beri minum, mana syarak sangat terpuji. Sebab itu kalau kita pergi Mekah kan, pergi buat umrah ke buat haji, tengok orang suka bagi minum, bagi makan pada orang. Suka sangat dia bagi makan pada orang dan suka bagi minum. Maka apabila datang orang lapar ke rumah kamu, ataupun di mana-mana ada orang lapar yang kamu ketahui, orang lapar tu dia minta kerana dia nak makan, atau kita tahu ada satu kumpulan orang yang lapar perlu makanan, kemudian kamu beri makan akan dia, kita bagi makan, nescaya dapat pahala bagimu, ada pahala. Begitu juga apabila datang orang yang dahaga minta minum kepadamu, atau engkau tahu akan siapa-siapa dahaga, maka pergi kau memberi minumnya, beri minum. Kadang kita tak sedar, umpama contoh orang yang mesek rumput tepi rumah kita, bangla tu kadang-kadang, kadang dia mungkin tengah hari panas, musim panas kan, dia minta sikit air pada kita, minta air, beri minum. Jangan kita kedekut dalam keadaan maknanya dalam keadaan dia minta minum, kerana ketika itu dia sangat perlukan minuman. Nescaya engkau dapat pahala juga. Dalil yang menunjukkan atas sekalian yang tersebut itu ialah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah yaumal qiyamah min simaril jannah. Hadis daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, mana-mana orang mukmin, orang beriman yang memberi makan seorang mukmin atas lapar, dia lapar kita bagi makan, nescaya memberi makan akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat daripada buah-buahan syurga.
Buah-buahan syurga itu satu makanan yang sangat nikmat. Kadang nama je sama dengan dunia ni, tapi sifat dia, cita rasa dia, mana di segi saiz besarnya, buah-buahan syurga tu berbeza. Umpamanya kita kata ada buah pisang dah ada dalam syurga, nama je sama, tapi sudah semestinya pisang yang dalam syurga tadi cita rasanya berbeza, saiz dia berbeza pisang, dan kelazatan dia berbeza. Ada juga makanan dalam syurga disebut lahmut tayr, daging burung. Daging burung nisbah pada kita di dunia ni jenis-jenis burung lah. Burung puyuh, ayam tu jenis burung lah. Daging burung, lahmut tayr, lafaz sama, daging burung. Tapi sudah semestinya di segi sifat dia, warna dia, rasa kenyang dia, lazat dia berbeza dengan makanan yang di dalam syurga dan buah-buahan dalam syurga. Sebab itu dikatakan orang yang beri makan semasa di dunia ini kepada orang yang sangat lapar, maka Allah janji, Nabi beritahu bahawa dia diberi makan dengan buah-buahan syurga. Dan telah datang satu riwayat hadis pada kelebihan memberi makan akan orang lapar itu, yang berbunyi an Abi Zar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'abbada 'abidun min bani Israil fa'abadallahu fi sawmi'atihi 60 ama wa amtaratil ardu fakhdarrat fa ashrafa ar-rahibu min sawmi'atihi فقال لو نزلت فذكرت الله فازددت خيرا فنزل ومعه رغيف أو رغيفان فبينما هو في الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها ثم أغمي عليه فنزل العدير يستهم فجاء سائل فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفين ثم مات فوزنت عبادة 60 سنة بتلك الزانية فرجت الزانية بحسناته ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له. Ini cerita Nabi cerita tentang orang Bani Israel berkaitan kelebihan memberi makan kepada orang yang lapar, minta makan. Daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Zar radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, telah berbuat ibadah satu orang ahli ibadah daripada orang Yahudi Bani Israel lah, yang sudah semesti orang Yahudi Bani Israel ini, maknanya ketika itu kitab Taurat lah zaman Nabi Musa AS, Nabi cerita. Maka berbuat ibadah itu, ia akan Allah itu di dalam satu, mana disebut gereja lah, satu tempat ibadah yang 60 tahun dia buat ibadah. Ya, dia buat ibadah, mana kita kata ahli kitab lah, dia buat ibadah 60 tahun. Maka satu masa turun hujan ke bumi lalu disuburkannya. Turun hujan lebat, bumi jadi subur, dan menjenguk rahib itu daripada gerejanya keluar, lalu berkata dalam hatinya, dalam ia memandang hal bumi ini, katanya, kalau aku turun ke bumi, mana kalau aku keluar turun, mana dia duduk dalam gereja tak keluar-keluar. Di satu masa dia tengok keluar, tengok bumi disirami hujan, nampak subur. Maka ada dalam hati dia, kalau aku keluar ke bumi, maka zikir akan Allah tentu bertambah baik. Mana aku akan bertambah baiklah mengingati Allah. Maka turun ia sertanya sekeping roti atau 2 keping roti. Dia bawa makanan roti lah, macam roti Arab yang keras, sekeping atau 2 keping, Nabi beritahu. Maka di dalam antara ia turun di bumi itu, lalu jumpa ia seorang perempuan. Ini Nabi cerita, dia jumpa seorang perempuan. Sudahlah ia sentiasa bercakap dengan perempuan itu, dan perempuan itu bercakap dengan dia, hingga berkendak ia dengan perempuan itu. Berkenalan, lalu ada keinginan, nafsu. Kemudian daripada pengsan ia. Pengsan. Mana bila dia telah melakukan perkara yang tak baik itu, pengsan.
Mana apabila siuman tu sedar. Bila dia sedar daripada pingsan itu, pergi ia kepada satu lopak air kerana mandi. Bila dia sedar, dia pun nampak ada satu kelopak air, sebab lepas hujan dia pun mandi. Lalu mandi ia, dan datang pada satu itu seorang yang lapar meminta ia kepadanya, pada rahib tadi. Tengah mandi tadi, ada seorang yang sangat lapar, miskin, minta makan. Dia pun memberikannya. Diisyaratnya oleh orang lapar itu kepada roti 2 keping tadi. Dia nak roti tu, makanan tu. Maka ia mahu akan dia, maka rahib itu pun memberinya roti 2 keping tadi. Kemudian mati ya. Nabi cerita mati orang tadi. Maknanya rahib tadi mati. Sabda Nabi, maka ditimpa ibadah mana, maka rahib itu pun memberinya. Kemudian mati ia, sabda Nabi, maka dosa zinanya daripada pahala ibadahnya 60 tahun itu. Kemudian letakkan pahala, maknanya bila dia mati, Nabi kata dia dah ibadah 60 tahun, dosa zina sekali lebih berat dosa zina daripada dia beribadah 60 tahun. Itu yang dikatakan dosa zina ni wasa'a sabila, satu perbuatan yang sangat keji. 60 tahun lama ibadah. Kita tak sampai 60 tahun. Kita umur je 60 tahun, tapi ibadah tak sampai 60. Kan? Mungkin tak sampai. Orang ini ibadah 60 tahun. Kemudian tak macam mana berlaku zina, maknanya mati. Nabi kata maknanya berat dosa zina tadi lebih berat daripada pahala mana 60 tahun tadi di ibadah. Maka dia kata, kemudian diletakkan pahala sekeping atau 2 keping roti tadi. Dia ada pahala yang masa dia sebelum mati tadi, ada orang minta makan, dia beri 2 keping roti tadi. Pahala itu dia letak pada tempat ibadah 60 tahun tadi. Maka disedekahkannya tadi, tiba-tiba jadi berat pahala itu, maka diampunkan dosa dia. Nampak? Benda simple. Beri roti 2 keping je pada orang lapar. Mana amalan tadi, pahala tadi boleh jadi berat pahala tadi daripada dosa, walaupun Nabi kata dosa zina tadi. Ini bandingan betapa besarnya orang memberi makan kepada orang yang lapar. Apatah lagi kalau kita memang orang yang pemurah, suka sangat beri makan orang. Kita suka beri makan. Atau kita 5-6 orang pergi lepas subuh tu pergi sarapan, kita suka bayar. Kita suka orang yang pertama bayar. Kan? Ada juga kita suka orang yang menyuruh. 15 tahun berkawan tak pernah bayar kan? Ada juga tak suka. Biar kita orang jadi suka bayar. Jadi orang ini mulia di sisi Allah SWT. Rezeki dia luas. Dan Nabi beri jamin, orang yang suka beri sedekah yang jenis macam ini, dia kata Nabi jamin dia tidak akan jadi apa-apa. Tak apa-apa. Tidak miskin. Kita bayar kepada orang, kita tolong bayar, tak miskin. Orang yang perlu kepada makanan. Orang lapar ni kadang-kadang dia sanggup mencuri, dia lapar. Kalau dia pergi kedai ke speed mart ke, dia ambil roti. Sekali orang sedar dia marah. Sedangkan kita tak tahu bahawa dia lapar sangat masa tu. Jadi kalau boleh kita bayarkan, tak apa, kita bayarkan. Macam tu. Maknanya memberi makan kepada orang yang lapar. Sebab itu di akhirat nanti, kan kita dah baca dulu ada hadis Nabi SAW. Di akhirat nanti ada kolam Nabi. Kolam ni telaga Nabi yang besar, yang beri minum kepada orang yang perlu minum. Orang yang dapat minum di telaga Nabi itu antaranya ialah orang yang suka bagi minum kepada orang semasa di dunia. Bagi minum. Sebab tu di Mekah dulu, maknanya dia ada perigi sendiri-sendiri. Sebab tu musim haji, mana ada di kalangan orang Arab tadi, dia beri minum secara percuma kepada orang-orang yang datang untuk beri minum. Ada pula orang beri makan secara percuma. Dan budaya itu sampai sekarang ni, dia suka beri makan, dia suka beri minum. Kadang bagi minum pun dia bukan bagi minum macam mana, dia tengok macam di dalam Masjidil Haram tu, dia tengok, dibawa aja dalam gelas, dalam dulang 5-6 air Zam-Zam dia ambil, dia bawa, dia bagi siapa nak, bagi. Itu mana memberi minum, walaupun maknanya bukan daripada memang air, dia ada khidmat untuk beri minum kepada orang sedang buat ibadah. Ada orang dia
Apa benda lagi aku nak buat kebaikan kepada orang ramai? Sehingga masa orang tawaf, masa musim tawaf, panas musim tawaf tu, dia bawa air zam-zam tu, dia bawa tuang, dia bagi minum je, bagi minum. Sebab dia tahu hadis ni, bahawa di akhirat nanti dahaganya lebih berlipat ganda, dan orang yang suka beri minum kepada orang lain ialah maknanya orang tadi akan diberi minum pada hari akhirat nanti. Begitu juga surau yang kita urus tu kan, orang bulan Ramadan kan, kita bagi minum kepada orang yang datang sembahyang berjamaah, sembahyang tarawih, kita letak je air mineral ni, letak kat situ kan. Tak tahu surau ni ada kan, yang letak kat situ kan, tak kira siapa sponsor. Ada surau nak pecah tekak ni, tak ada air, punya kedekut je. Wallahualam surau ni ada kedekut juga, letak kat situ. Ataupun kita tengok kesian, dahaga, air puasa ni dahaga, Ramadan panas, orang sembahyang tarawih kadang dia dah duduk dalam jemaah, dia nak keluar payah, dahaga. Kita tengok gitu, kita tengok apa salahnya kalau aku beli tiga pack besar letak situ, siapa nak ambil makan minum. Itu kita tak nampak pahala yang sangat mudah. Beri minum kepada orang yang datang sembahyang tarawih, bagi makan cuma letak situ. Ada masjid mewah, bukan letak. Ada masjid tak ada langsung, tak ada, terpaksa bawa bukan sendiri ni. Tak tahu surah ni, wallahu a'lam bissawab. Ada ke? Ada, insya-Allah. Jadi itu tadi tentang makan. Kemudian memberi minum orang dahaga itu disuruh oleh syarak kita, bagi minum. Dalil yang menurut atas yang demikian itu ialah sebagai hadis dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala zama'in saqahu Allahu yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum. Dan mana-mana mukmin yang beri minum akan seorang mukmin atas dahaga, dia dahaga, dia bagi minum, nescaya memberi minum akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat daripada arak yang dimeterikan dia. Arak, nama je sama, arak. Di dunia orang minat dengan arak, tetapi nama je arak, tapi arak yang ada di akhirat nanti la yusaddauna anha wa la yunzifun, dia tidak mabuk dan tidak pening kepala. Nama je sama arak, tapi arak di dunia ni dia mabuk. Sebab itu Allah larang daripada minum arak, kerana Allah nak bagi minuman yang namanya arak juga di akhirat nanti. Sebab itu dikata dalam syurga nanti ada sungai dari arak, ada sungai susu, ada sungai asal, madu, minum dalam sana ada mata air dia. Dan minuman madu, susu dan arak tadi sangat lazat. Arak tidak memabukkan, dan madu lebih manis daripada madu dunia, dan susu lebih enak, lebih putih daripada susu yang ada di dunia, dan sangat lazat untuk diminum. Ini maksud bagi minum. Contoh saya bagi mudah ya, contoh kematian lah, macam rumah teres ada orang mati. Sudah semesti tuan rumah tu sibuk, dia nak urus keluarga dia mati ni, keluarga dia pun sibuk, nak kena daftar balik polis lah, nak panggil masjid lah, nak orang datang lagi tu. Kita tengok jiran kita ni sibuk dia. Jadi orang datang sampai tengah hari contohnya, tak ada apa minum, tak ada apa, kita pun belilah air ni satu berapa banyak, bukan 2, 3, 4 dia letak di atas meja tu. Mesti ada orang datang tadi nak minum. Mudah buat pahala. Buat pahala ni tidak semesti duduk kat surau, duduk kat pesta, tetapi di keliling kita ini penuh dengan boleh buat kebaikan pahala. Antaranya bagi minum. Kan kita tak nampak pun kadang benda itu. Benda mendapat bagi minum pada orang lain yang tak perlu kepada bacaan, tak perlu kepada apa, perlu modal sikit, murah ya, beli letak pada rumah orang mati tadi. Jadi orang yang datang ziarah mungkin tengah hari, mungkin apa, tuan minum. Apatah lagi kalau kita bagi makan kepada tuan rumah yang sibuk, mana dia nak urus kematian sampai tengah hari, dia tak masak tak apa. Kita pun di sebelah rumah kita pun kita beli nasi bungkus atau buat nasi bungkus berapa 60 pack ke berapa nasi bungkus pergi, siapa-siapa saudara dia ambil nasi bungkus. Dia tak sempat makan tu, tapi tak pernah kita terfikir cari pahala jenis macam itu. Kita nampak pahala ni di surau je,
Pahala ni di masjid je yang kita nampak pahala tu. Pergi umrah je pahala, pergi haji je pahala. Sedangkan sekeliling rumah kita boleh kita buat pahala. Kita pandang dengan mata hati kita, tengok nampak. Pandang dengan mata hati kita. Beri makan, beri minum. Bagaimana cara, bila masa kita tahu dah cara dia. Mana bila kita faham ini, hidup dalam masyarakat harmoni. Dia tak perlu fikir nanti makan ni susu datang tak makan dia. Orang datang 5-60, kita pun beli je, order je sekarang ni, bukan payah masak. Telefon je, orang pun hantar je. Kan kita ada duit pencen banyak, cikgu bagi. Beri makan, beri minum orang. Mana beri makan, beri minum ini mana sangat dipuji oleh syarak, mana tu kata. Baik. Kemudian dan ada satu riwayat lain pula menceritakan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'ama akhahu hatta yashba'ahu wa saqahu min al-ma'i hatta yarwiyahu ba'adahu Allah min an-nar sab'a khanadiq ma baina kulli khandaqaini masiratu 500 amin. Ada riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi makan saudari yang Islam sampai mengenyangkan ia akan dia, dan memberi minum ia akan saudaranya itu daripada airnya hingga hilang dahaganya. Mana beri makan, beri minum, mana nescaya dijauhkan dia oleh Allah Ta'ala daripada api neraka 7 kelebur. 7 kelebur ni 7 parit khandak. Maknanya kalau orang Kedah, maknanya 7 relung jarak dia daripada api neraka. Dan barang antara tiap-tiap 2 kelebur, antara disebut relung tadi, antara satu relung tadi, perjalanan jauh 500 tahun. Maknanya maknanya diriwayatkan daripada ada 7. Kalau 500 tahun, 5 ke 7, berapa tahun tu jarak antara kita dan kerana beri makan dan beri minum je. Sebab itulah Islam sangat menggalakkan, menyegerakan 3 perkara dalam kehidupan kita ini. Satu ialah Nabi kata segerakan beri minum ataupun makan kepada orang yang jadi tetamu kita. Cepat bagi, kena segera. Mana bila dia masuk saja, segerakan beri minum. Dan kalau ada makan, segerakan bagi makan. Jangan dah 3 jam sembang, minum tak keluar lagi, tak dapat. Minum ni sebab kan. Beri segera. Itu satu. Yang kedua ialah maknanya kahwinkan anak perempuan kamu yang memang ada orang memang sesuai dia kahwin, memang ada jodoh dia dah, kahwinkan segera. Tak boleh tunggu lama-lama. Itu kena segera, yang perlu disegerakan. Dan yang ketiga ialah Nabi kata jika masuk waktu segerakan solat. Mana jika tidak ada apa-apa, kuliahkan apa-apa, segerakan masuk waktu, segerakan solat. Sebab kita tidak tahu selepas daripada itu kita boleh solat ataupun tidak. Itu 3 perkara Nabi kata perlu disegerakan. Perlu disegera. Masa tetamu datang je, sembang bukan, mana minuman dah ada dah. Kalau ada makanan dah ada dah. Sebab itu orang dulu kalau orang datang rumah, mana mesti makan. Orang sekarang ni bila datang rumah tanya bila nak balik. Dia dah makin rosak dah sekarang ni, makin rosak. Itu tentang makan dan minum. Kemudian ada lagi memberi pakaian akan orang yang bertelanjang. Maksud bertelanjang tak cukup pakaian. Makan, minum, pakaian. Ini semua keperluan asas. Dan kita bagi orang pakaian. Disuruh oleh syarak serta dapat balasan baik daripada sisi Tuhan. Pakaian. Ada orang tidak ada pakaian. Sebagaimana tersebut pada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uryin kasahu Allah min khudrin al-jannah. Dan mana-mana orang mukmin memberi pakaian akan seorang yang beriman atas bertelanjangnya. Bertelanjang di sini maksudnya tak cukup pakaian lah. Nescaya memberi pakai akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat daripada sutera yang halus, sutera syurga. Allah ganti pakaian dia bagi tadi dengan pakaian daripada sutera yang halus, sutera yang ada dalam syurga. 3 ni keperluan asas. Makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai. Dan kadang-kadang kita ada pakaian yang kita tidak pakai lagi,
Jangan dibuang begitu saja. Jangan dibakar pakaian tu. Nanti Allah akan tarik balik rezeki pakaian kepada kita. Lebih baik pakaian yang kita tak boleh pakai dah tu, dia kerana lama satu, dia kerana kita dah gemuk satu, tak boleh pakai dah, kan? Dulu slim, dan lebih baik kita beri kepada orang yang perlukan kepada pakaian. Sebab ramai orang tidak ada pakaian. Kita nisbah kita sini tak ada masalah lah, kita cukup pakaian. Nisbah sebab tu ada orang yang kumpulkan pakaian-pakaian lama, boleh diagihkan, dibawa ke Palestin, dibawa ke mana, Syria, dibawa ke mana, pakaian-pakaian lama. So kalau kita nak bagi pada jenis macam ini, pilih pakaian yang elok sikit lah. Jangan pakaian yang dah kita pun tak, orang tengok pun tak boleh nak pakai, beli pakaian elok. Allah akan balas bagi kita pakaian daripada syurga. Kemudian sebab itu syurga itu mahal harganya. Harga syurga mahal. Oleh itu payah untuk dapatkan syurga. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, kata pengarang ini, syurga itu boleh dibandingkan dengan barang yang dibeli. Kita beli. Kita boleh beli syurga bukan dengan dinar, bukan dengan duit, bukan dengan dolar. Kita beli syurga dengan amal. Macam tadi, kita beli syurga dengan memberi makan kepada orang yang lapar. Kita beli syurga dengan kita memberi minum kepada orang yang dahaga. Kita beli syurga dengan kita memberi pakaian kepada orang yang tak ada pakaian. Bukan dengan dinar, bukan dengan dolar, bukan dengan wang ringgit. Dengan amal. Itu syurga. Mana sebab itu, syurga itu diibaratkan barang yang kita beli. Atau dibandingkan dengan rumah tempat kembali kerana ia dibeli oleh orang mukmin dengan amalnya. Atau syurga itu rumah tempat kita akan pulang. Syurga tu. Atau negeri tempat kita akan kembali. Dan memang kita asalnya akhirat. Asalnya Adam di akhirat. Adam duduk di syurga, lalu diturunkan ke bumi ini, duduk di dunia. Dan keturunan Adam ini di bumi. Dan satu masa akan dikembalikan balik kepada tempat asal dia, ialah akhirat. Mana sebab itu, maknanya surga itu tempat akan kita kembali, dan maknanya dibeli dengan amalnya, beli dengan amal. Sebab itulah Imam Ghazali kata, orang yang hidup di atas muka bumi ini seperti orang yang singgah di satu pelabuhan. Singgah sekejap je, ambil makanan, ambil barang bekalan, dia akan berlayar balik ke negeri asal dia balik. Itu umpamanya. Mana bila dia singgah di pelabuhan tadi, dia ambil segala bekalan. Tak kira minuman apa, bekalan, semua makanan bekalan. Bekalan itu ibaratnya kita di dunia ini ialah aman sebelum kita kembali ke negeri asal kita akhirat. Itu dia. Dan tempat kediaman yang akhir bagi orang yang beriman. Orang beriman ialah syurga. Kediaman yang akhir sekali bagi orang beriman, syurga. Sebab tidak akan masuk syurga kalau orang tidak ada iman, walaupun dia buat baik. Sebab itu iman. Sebab tu maknanya orang yang beriman, Nabi kata kullukum, kepada sahabat dia semua, Nabi kata kullukum dakhala jannah illa aba. Semua kamu masuk syurga, kata Nabi, kecuali orang tak mahu. Man hum ya Rasulullah? Siapa yang tak mahu masuk syurga itu? Ialah orang yang tak ikut Allah, tak ikut Nabi. Itu orang tak mahu syurga, maka dia enggan, Nabi kata. Sebab tu Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang pernah mengesakan Tuhan dengan mengata la ilaha illallah, dia akan masuk syurga, walaupun selepas dia dibalas dengan neraka, dengan dosa, akhir dia akan masuk syurga juga. Itu sebab tu syurga ini mahal, dia dibeli dengan amal. Maka seorang yang mukmin yang insaf akan dirinya itu hendaklah tamak membeli syurga tadi. Tamak ni maksudnya mesti dia ada lebih dalam buat ibadah, itu tamak. Berlumba-lumba, itu maksud tamak. Sebab tu ada benda yang kita dahulukan orang lain, ada benda yang kita dahulukan kita. Ada benda yang kita dahulukan kita. Contoh, kita dahulukan kita ialah sah pertama ni. Kita biasa dahulukan orang lain tu. Tak, kita dulu dalam ibadah. Dalam ibadah dulukan kita. Mana ada yang sah di depan, masuk cepat. Ada yang sah, masuk cepat. Dalam benda lain selain ibadah, dulukan orang lain. Makan, dulu orang lain lah. Silakan.
Tapi kita bertukar. Makan kita dulu. Makan. Ibadah disuruh orang dulu, orang awaklah. Itu patut ibadah tidak boleh dulu pada orang lain, tak boleh. Maknanya kalau sah depan, dia ada peluang, dia masuk dulu. Dia kata tamak membeli syurga, maksudnya tamak. Tamak tu maksudnya dia berlumba-lumba untuk dapat. Dengan simpang, dia kata dapat masuk masa tamak pada pembelinya itu masa tinggal di dunia. Ialah dia mesti tamak pada amal itu pada membeli dunia. Tamak. Dalam ibadah kita mesti ada tamak, ada sifat tamak. Dalam hal lain jangan ada sifat tamak. Dalam mencari harta jangan ada sifat tamak. Sebab bila sudah ada sifat tamak dalam cari harta, sudah semestinya dia buat perkara yang haram nanti. Sebab dia tamak, dia tak kira halal haram lah. Dalam makan jangan tamak. Kalau dia tamak dalam makan, dibimbangi dia akan ambil hak orang lain dalam makan. Sebab dia tamak. Dia tamak. Tapi dalam ibadah dia suruh tamak. Suruh tamak. Mana dalam datang ke masjid surah, dia suruh tamak. Dia nak orang pertama dulu. Dia nak orang pertama datang. Dia nak tamak. Dalam menuntut ilmu kena tamak menuntut ilmu. Mana raya kedua tu dah mula kuliah dah. Kita raya ke-10 belum kuliah lagi kan. 10 kali belum kuliah lagi kan. Mana dah habis sebulan baru ada kuliah. Sebab dia kata raya sebulan. Orang Melayu pandai sangat dia kata raya sebulan. Siapa kata raya sebulan? Bulan Syawal tu je sebulan. Kita pandai buat gitu. Sehingga surau pun sunyi sepi sebulan surau. Bukan surau ni dah mula dah okey lah kan? Sunyi sepi. Kita sebenarnya jemaah pun sunyi. Mana orangnya? Sebab apa? Dia kata raya. Orang raya lagi. Raya sebulan. Lepas habis tu esok barulah ada surau. Dah raya haji pula dah. Raya pula lagi. Jadi mana habis gitu saja masa kita. Sebab itu dia kata atau segerakan berbuat amal itu supaya lekas kira-kira mencapai syurga itu. Segerakan beramal. Jangan buang masa. Sama ada kita beramal itu masa duduk, kita berlafaz dengan lidah zikrullah, ataupun kita ada gerakan dalam solat, ataupun kita tadi beri makan, beri minum, beri pakai. Segerakan amal baik supaya kita dapat membeli syurga tadi dengan amal kita. Hasan Basri kata carilah kelazatan beramal dengan tiga benda ibadah. Hasan Basri kata cari kelazatan pertama dalam solat sehingga datang kelazatan solat. Qiyamul lail, solat tarawih dalam bulan Ramadan. Kemudian solat tu witir selepas tarawih. Kemudian kita solat tarawih bila habis Ramadan, tarawih tak ada dah. Kita kekalkan witir sebab witir itu dia sepanjang masa. Kekalkan witir. Tu dia. Mana selepas sembahyang Isyak kita sembahyang ba'dal Isyak. Itu muakkad ba'dal Isyak. Kemudian kita sebelum tidur kita sembahyang witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Biasa 3 rakaat dan lebihnya sampai 11 rakaat witir. Maknanya Ramadan mendidik kita supaya meneruskan amal. Itu yang Hasan Basri kata cari kelazatan beramal dalam solat. Kita dah beramal dah qiyamul lail kita pada Ramadan. Kita dibimbangi habis Ramadan, amalan yang kita lakukan dalam Ramadan dihabis dengan 1 Syawal je habis. 2-3 batang lemah habis ibadah kita. Tak buat dah. Patut yang boleh dikekalkan ialah witir kekalkan. Tarawih tak ada lah. Tarawih mana ada dah. Takkan pula sekarang ni lepas Isyak kan kita sembahyang apa tu? Sembahyang tarawih. Mana ada? Witir dikekalkan. Sama ada kita sembahyang di rumah ataupun di surau, sebaiknya buat di rumah witir tu. Sebelum tidur buat witir dulu. Mana tahajud contoh kekalkan. Cari kelazatan dalam beribadah. Solat kata Nabi. Kata Hasan Basri. Satu. Yang kedua kata Hasan Basri, cari kelazatan dalam tilawatul Quran, membaca Quran. Cari kelazatan tu. Artinya kalau kita baca Quran tidak sampai pada lazat, baca lagi sehingga kita mencintai bacaan Quran tadi, rasa lazat baca Quran. Rasa lazat. Mana biasa kalau kita baca satu muka jemu dah rasa. Mana belum datang lazat lagi. Kita baca mana muka setengah muka tak ada kelazatan lagi. Rasa berat rasa apa. Sehingga kita rasa lazat baca ialah apabila sampai masa nak baca Quran. Itu kelazatan dalam baca Quran.
Dan satu lagi ialah Hasan Basri kata, cari kelazatan beribadah dalam zikrullah, zikir kepada Allah SWT. Yang Nabi kata 4 kalimah yang paling dicintai Allah ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amalkan itu. Nabi kata 4 kalimah yang sangat dicintai Allah ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Selalu baca. Masa duduk pun boleh, masa driving pun boleh, sehingga kita mencintai zikrullah. Nak sebut zikrullah saja. Mana itu yang Hasan Basri ketiga benda, cari kelazatan dalam ibadah itu. Itu dia. Azan dulu, masuk insya-Allah. Saya minta izin ambil masa 4-5 minit lagi untuk selesaikan habis ni. Jadi beramal itu mesti segera untuk mendapatkan syurga tadi. Mana inilah yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzila. Kata Nabi. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, ia telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa takut ia akan tergendala jalan, mana di jalan, dalam berjalan itu. Kan biasa kita kalau takut tergendala, kita cepat-cepat. Takut kena jam, cepat-cepat keluar daripada rumah, cepat-cepat. Takut ada tergendala di jalan, mestilah kita segera. Segera. Takut tergendala macam-macam di jalan. Kita tengok hari nak hujan, orang naik motosikal ni hujan, takut kendala hujan, cepat-cepat baru sampai rumah. Kena segera. Nescaya berjalan lekas ia dengan tiada berhenti, terus. Orang takut ada halangan di jalan ni, dia akan terus je. Takut ada halangan. Dan barang siapa berjalan ia dengan tiada berhenti, nescaya sampai ia ke rumahnya yang jadi selamat daripada bahaya dan kendala di jalan itu. Begitulah juga kita nak sampai ke syurga. Maknanya kita mesti cepat beramal, jangan tangguh. Kalau tangguh-tangguh memang ada gendala, sakit memang, ataupun berbagai-bagai halangan, peperangan, apa yang nak buat, atau berbagai-bagai menyebabkan kita terhalang daripada untuk berbuat amal. Sebab itu dalam amal ini segera-segera. Macam orang segera nak sampai ke rumah, dia bimbang ada halangan di jalan, dia akan terus je. Begitu juga kita dalam beramal, jangan tangguh. Dalam beramal jangan tangguh, kena segera untuk membeli syurga tadi. Maka demikian juga siapa takut ia akan jadi gendala dunia sampai ke syurga, jangan sampai nanti dia di antara syurga sejengkal lagi, kemudian ada tergendala sehingga dia tidak masuk syurga. Itu dia. Maknanya mencapai hendaklah ia beramal dengan segeranya dan bersungguh-sungguh beramal, segera beramal. Macam tadi kita nampak orang dahaga, kita nak kita orang yang dulu bagi orang dahaga minum. Nampak orang yang lapar, kita nak kita orang yang dulu beri orang lapar tu minum. Segera-segera beramal. Banyak kita biar orang lain dulu lah, biar kita banyak gitu. Biar orang lain dulu. Akhirnya kita tak dapat apa-apa. Kita kena segera beramal. Jangan buang masa. Apatah lagi dalam usia sekarang ni mati mudah sangat. Stroke haba mati. Covid lagi cepat mati, cepat sangat mudah. Rupa-rupa mati begitu, tak tahu apa sebab. Doktor pun pening kepala. Kan? Jadi maknanya segera beramal. Jangan sampai masa lapang kita menyebabkan kita tidak beramal habis begitu saja. Kata Nabi ada 2 menyebabkan orang tadi lara, boleh jadi lara. Masa lapang, masa sihat. Dia lupa masa lapang. Habis begitu je masa lapang. Sehingga tidak ada masa lapang lagi dah. Sibuk dia, tak boleh beramal. Dan masa sihat juga dia habiskan masa sihat dia gunakan tidak beramal, habis gitu. Guna masa dia sakit baru dia sedar, oh dulu aku masa sihat dulu tak beramal. Sebab tu kena segera beramal. Dan kerana gendala hidup itu banyak yang menjadikan payah mencapai syurga tu. Gendalaan ataupun maknanya halangan hidup tadi boleh menyebabkan kita payah mencapai syurga, payah nak beramal. Setengah daripada datang sakit, dah terlantar, nak beramal macam mana? Terlantar, dah sakit, atau datang bala dia yang lain-lain, bencana alam sebagainya, maka apabila datang kendala itu, sudahlah tiada tercapai syurga, tak boleh nak buat dah, tak boleh nak buat apa. Dulu kaya, tidak beri makan, tidak beri minum, tidak beri pakai pada orang yang miskin, tapi Allah tarik balik kekayaan jadi miskin. Masa itu pula nak bagi makan minum pakai orang tak ada duit dah.
Sebab tu jangan tunggu lama. Sebab tu Nabi kata, ala inna sil'atallah ghaliyatun, ala anna sil'atallah al-jannah. Tidaklah barang Allah itu mahal. Tidakkah kamu tahu bahawa barang yang di sisi Allah itu mahal harganya, dan bahawasanya barang yang paling mahal di sisi Allah Ta'ala itu ialah syurga. Mahal. Jadi dia kena segera, kena rebut daripada apa yang dijadikan oleh Allah SWT. Maknanya dalam hadis yang kita baca tadi, ada 3 perkara yang mesti kita lakukan, yang perlu buat. Beri makan pada orang lapar, nescaya kita tidak akan lapar di akhirat nanti. Memberi minum kepada orang yang dahaga, nescaya di akhirat nanti kita tidak akan dahaga. Memberi pakai kepada orang yang tidak ada pakaian, di akhirat nanti kita diberi pakaian di mana orang lain tidak ada pakaian. Kerana manusia dibangkit daripada kubur dalam keadaan bertelanjang, tidak ada pakaian. Dan dalam hadis menyebut, Nabi kata orang yang mula-mula sekali diberi pakaian ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas Nabi kita Muhammad lah, Nabi Ibrahim dia bagi. Kerana apa? Kerana sikap Nabi Ibrahim ini suka bagi makan, suka bagi minum, suka bagi pakai kepada orang ramai. Sebab tu dia beri, mana orang yang mula-mula sekali ada pakaian adalah Ibrahim. Mana 3 benda ini, nescaya kita akan selamat di akhirat, dan kita akan dapat mencapai barang yang paling mahal sekali di sisi Allah, ialah syurga. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Dan kita sampai situ dulu, kita sambung pada siang akan datang pada tajuk yang lain pula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa ayunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tufi sudur. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.